Diterbitkan oleh Jawatan Kuasa Tetap Kesihatan Awam, Perpaduan, Pembangunan Wanita dan Keluarga, Negeri Selangor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Zaimah Ali dalam Jejak Wanita Selangor. Baiklah, kali ini kita berada di PWB Dun Pandan Indah. Nak tahu apa yang menarik di sini? Jom ikut saya. Episod kali ini Jejak Wanita Selangor menuju ke Pusat Wanita Berdaya PWB Dun Pandan Indah. Dun Pandan Indah ini ialah di bawah kawasan Parlimen Pandan. Demografi penduduknya terdiri daripada kaum Melayu, Cina dan India. Ekonomi penduduk setempatnya pula seimbang dan ada di antaranya dari kaki tangan kerajaan, pengusahaan makanan dan pekerja swasta. Bakul daripada surat khabar ni, jadi kita perlukan tenaga pengajar kita, dan di sebelah saya ini boleh perkenalkan diri. Nama saya Rosidah Binti Muin. Saya berasal daripada Indah. Jadi tenaga pengajar dalam PWB. Saya boleh panggil Kak Ros? Okey, Kak Ros adalah tenaga pengajar bagi PWB Dun Pandan Indah. Jadi kita nak tahu apa bahan untuk membuat bakul daripada surat khabar ni. Apa bahan dia? Kan? Macam mana kita start? Surat khabar ni kita kena lipat 4 begini. Dan kita potong menggunakan gunting atau pisau tadi, menjadikan seperti ini. Dia akan jadi macam ni. Maknanya lipat 4 dia akan jadi. Ni dah selepas dipotong. Okey, lepas kita potong ni apa next step? Lepas tu kita mula menggulung lah. Okey, ambil satu. Ambil satu, kita gulung. Okey. So gulung dia macam mana? Okey, kita letak lidi di atas. Gulung macam ni saja. Okey, kemudian itu kegunaan gam untuk melekatkan kertas. Okey, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi macam ni satu ni. So kena buat banyak-banyak lah kan? Dah jadikan macam ni, baru kita mula menganyam. Okey. So di atas ni dah banyak dah Kak Ros dah buat. Bila dah jadi macam ni, apa lagi next step? Kita perlu sambung dia. Perlu sambung. Okey, kita sambungkan dia begini. Jadikan dalam 6-7 batang macam ni. Dia akan jadi panjang. Panjang sikit. Okey. Tu. Okey dah. Okey, lepas dah sambung jadi panjang macam ni. Okey, next. Kita nak kena ni dah start untuk menganyam. Okey. Perlukan 6 dulu. 6. Untuk melilit Okey, kita perlukan 6. Okey, ambil 3 satu. bawah, 3 atas. Saya perlukan ambil warna lain supaya memudahkan orang nampak kan. Gitu. Kita lilitkan dia. Okey, so lilit dia. Okey, lilit bagi dia ni lah, maknanya dia ikat. Kuat. Ikatkan dia. Ini dah berapa lama Kak Ros terlibat dengan PWB ni, Kak Ros? Lebih kurang dalam 3 tahun lebih gitulah. Maknanya Kak Ros sebagai tenaga pengajar dah 3 tahun lebih lah mengajar di PWB. Ini antara fokus utamalah, maknanya membuat bakul daripada surat khabar. Selain surat khabar, Kak Ros, apa lagi yang ni boleh digunakan? Kalau kertas warna boleh? Boleh juga. Sebab dia berwarna, tapi kan? sebab kita ni perlukan bahan terbuang kan. Jadi gunakan surat khabar. Okey. So kena lilit dia. Lepas tu baru kita anyamkan dia lagi. Selang-seli. Dan kalau Kak Ros dah 3 tahun lebih, mesti ada pengalaman dekat sebagai tenaga pengajar kan. So boleh ceritakan sikit tak apa pengalaman yang sangat berharga bagi Kak Ros? Mengajar banyak tempat lah. Banyak tempat. Kawan-kawan, jiran-jiran, banyak yang nak belajar. Jadi sambil tu yang rasa saya, sebab dia membantulah pada ibu-ibu yang suri rumah ni untuk menjana pendapatan. daripada bahan terbuang. Dan macam Kak Ros sendiri sebagai tenaga pengajar mesti ada
peserta-peserta yang hadir kan. Ada tak limit kelas yang hadir pada kelas Kak Ros tu? Ada, saya selalu ambil dalam 20 orang gitulah. 20 orang. Jadi dapatlah concentrate kat dia orang. Sebab saya nampak benda ni macam simple tapi kena kreatif, tangan kena lembut betul-betul. Tapi ada tak peserta-peserta yang saya kira macam susah nak belajar, macam banyak kali tanya Kak Ros? Ya, ada. Ada. Sekadang dia menggulung ni pun dia tak boleh menggulung. Asyik terbuka je. Okey. Baik. Dan ni apa ni? Ni sekarang Kak Ros tengah buat tapak. Buat tapak kan? Buat tapak. Kita sambung macam ni. Masukkan ni je. Just masuk sini. Dia teruskan. Sambung dan teruskan. Tak perlu. perlu. Nak letak pun boleh, tak perlu pun. So dia memang kuat lah ya. Nanti kan kita akan varniskan dia. Cat dia kuat. Alright. Jadi kegunaan bakul ni Kak Ros, apa dia? Sebagai apa? Selalu saya guna ada juga tempahan ini untuk goodies kenduri kahwin. Goodies. So yang ni bekas telur. Boleh buat boleh buat bekas telur. Macam-macam kegunaan boleh buat. Okey. Dan dah ni dah lebar. Okey, kita so lilit sambung untuk dia. dijadikan tapak dulu kan. Tapak tadi tu dah jadi tapak macam ni. Okey. Lepas tu kita sambung lagi. Ini memang kukuh Kak Ros? InsyaAllah. Okey. Kita sambungkan balik. Dia sambung. Setiap kali melilit dia akan kena sambung lah. Nak memanjangkan dia punya tu anyaman kita. Baik. Dia sentiasa sambung. Sambung. Okey. Ini tadi dah dapat tapak, ikutlah besar mana yang kita nak. Okey. Lepas tu kita naikkan dia untuk jadikan bakul. So yang ni sekarang step yang seterusnya untuk naikkan dia jadi menjadikan ni tepi dia tu lah. Untuk naik. Untuk naik ke atas. Dia dalam proses buat ni berapa lama jangka masa nak buat untuk satu bakul tu siap? Satu bakul dalam 10-15 minit siap lah untuk satu ni. Kalau Kalau kita dah mahir lah. So kalau yang kecil lagi cepat lah kan? Lagi cepat. Saya tengok benda ni bakul ni dia boleh buat sambil kita tengok TV, sambil boleh sambil santai je, tak payah tak stres pun. Macam Kak Ros ni sebagai tenaga pengajar, apa cabaran Kak Ros sebenarnya nak buat ni ataupun nak berdepan dengan peserta-peserta Kak Ros ke ataupun macam mana? Apa cabaran tu Kak Ros? Cabaran tu tak berapa mencabar lah. Tak berapa mencabar, tengok. Simple je. Tenaga pengajar yang orang kata hebat, dah pandai menganyam bakul ni kan. Dan okey, kita sambung dan terus sambung. Ni kalau kita nak gulung kertas yang ni, memang kena wajib pakai lidi ni lah. Kalau ada tak selain tak guna lidi ni, just gulung, boleh gulung macam ni ke tak cantik dia punya? Dia tak cantik lah. Dia tak cantik lah, memang kena guna lidi lah kan. So dia akan jadi macam ni. Okey. Ni dah naik, kita anyam. Okey, naik. So macam Kak Ros buat bakul ni ada tak permintaan untuk tempahan-tempahan? Mungkin ada kenduri kahwin. Kenduri kahwin. Kadang dalam paling banyak sekarang ni bawah pada 1,000 lah. Okey. Tengok boleh jadikan apa nama kata? Sumber pendapatan juga. Sumber pendapatan. Okey Kak Ros. Okey, ni dah mula naik. Okey, kita naikkan terus saja ni. Dia akan jadi macam ni. Yang naik tadi tu. Okey. Kak Ros boleh tak kalau sebab saya teringin nak buat, boleh tak kalau saya nak tolong sambung? Boleh. Silakan. Dia dah macam ni. So yang besar ni masukkan pada yang kecil. Okey, dia cari lubang yang ni So masukkan yang sini kecil. Masuk. Okey, so sambung je. Okey. Kemudian pusing sikit. Dia macam skru. Dia nak ketatkan dia. Okey. Okey, kemudian satu lagi. Okey. Pun cari dia punya ni. Okey. So, kita ketatkan dia sikit. Okey. Okey. So, ini naikkan atas. Silang. Okey. Naik ke atas macam ni. Lepas tu yang ni masuk sini. Okey. So seterusnya macam itulah naikkan. Teruskan sampai naik sampai tinggi mana yang kita nak lah. So yang ni naikkan yang atas ni. Betul. Puan kena berjalan macam ni. Okey. Alright. Betul. Terus. Okey, maknanya terus lilit buat macam ni sampai habis ikut mana ketinggian kita nak. Ni yang yang kita perlukan lah.
So yang ni macam ni. Tu Anyam saya buat dia punya batang. So nampak macam senang, tapi sebenarnya dia kena betul-betul lah ni lah. Maknanya bagi ketat kan, takut longgar dia punya ni kan. Okey. Okey Kak Ros. Sini. So dia akan jadi tinggi macam ni. Ya. Okey. Kita buat tangkai dia. Okey, tangkai. Sini. Macam Kak Ros ni buat untuk kenduri kahwin, apa yang Kak Ros letak dalam bakul ni ya? Ikut suka kita lah. Kalau kita nak bagi kerepek ke, apa gula ke, gula-gula ke. Sesuai untuk dijadikan kan goodies kan. Selain daripada goodies, apa lagi yang Kak Ros boleh buat bakul untuk ni? Buat vas bunga. Vas bunga. Pasu bunga. Okey. So macam Kak Ros mengajar ni, ada tak peserta-peserta Kak Ros yang dah kira dah boleh buat side income juga? Ramai. Maknanya ramai yang senang belajar dengan Kak Ros lah. Alhamdulillah. Okey Kak Ros. Okey. Jadi bagi Kak Ros, manfaat PWB ni untuk Kak Ros, apa manfaat? Sangat membantu. Selama ni saya duduk rumah hanya buat kerja rumah sajalah. Ni sejak masuk PWB ni macam-macam saya dapat. Maknanya apa ni, duduk rumah pun dah boleh ni kan? Dah boleh cari side income. Okey Kak Ros, ni dia dah naik ke atas ni. Okey, selepas itu kita nak buat apa Kak Ros? Kita buat tangkai dia pula. Tangkai dia pula. Okey, tangkai dia pun buat dengan kertas juga surat khabar juga Okey, so dia kena lilit lah. Ya, lilit sampai habis. Ikut panjang yang kita nak. Okey. So tadi Kak Ros kata 10 ke 15 minit kan. Dia bergantung kepada mahir kita lah, kemahiran. Kita dengan bekas besar kecil dia. Okey, besar kecil bekas tu Kalau kecil lagi ni lah kan. Lagi cepat lah. Lagi cepat. So ni Kak Ros lilit-lilit je lah. Lilit saja. Lilit saja. Kalau Kak Ros buat tempahan kan, ada tak macam orang kata penolong Kak Ros yang akan menolong? Ada. Perlu bila tengok kuantiti berapa yang orang nak, bila banyak saya memerlukan ramai jugalah. Ahli keluarga saya, anak-anak semua sama tolong menggulung kertas lah. Gunting, menggulung kan, makan masa juga. Maknanya adalah kaki tangan yang ada akan menolong Kak Ros. Tapi kalau banyak kadang saya panggil jiran juga. Jiran ada. So lilit dah habis. Tengok. Okey. Dia selain daripada bakul, apa lagi bentuk boleh buat Kak Ros? Boleh buat vas bunga. Buat bunga ni. Okey, bunga pun boleh buat. Macam ni. Dia bentuk bunga pun boleh buat, pasu bunga pun boleh buat, bakul pun boleh buat. Banyak juga kan yang okey. Terusnya dia kalau dah pendek dia sambung-sambung. Sambungkan. Okey, nampaknya macam nak siap dah tu Kak. So next apa lagi kena ni? Okey, kita masukkan dia. Kemudian dia masuk dalam ni. Ukuran dia untuk menjadikan tangkai. Kena masukkan. Okey, selitkan dalam ni. Selitkan dia lah. Kalau perlu diselit-selit masuk dalam. Kemudian dia akan tarik, kita akan jadi. Okey, ni dah masukkan, dah jadi tangkai. Dan jadi macam ni. Okey, dia jadi macam ni. Cantik. Okey, dia dah terikat dengan tangkai-tangkai dia. Okey Kak Ros. Tu kita colorkan. Seterusnya kita nak warnakan dia. Okey, warnakan dia, kita masukkan garis ni. Okey, itu kita tak perlu. Okey, warna. Okey, ni warna apa ni? Warna merah. Okey, merah. Okey. Selitkan aja. Macam tu. So nak tebal lagi kena ni lah. Ulang-ulang. Okey, macam ni kita boleh guna macam-macam warna lah. Boleh ikut. Ikut dia punya ni lah. Kadang coklat. Ada tak permintaan lain daripada warna yang ni? Setakat ni tak ada. Cuma yang nampakkan surat khabar itu je lah. Warna warnis. Baik. So cat.
So ini lepas Kak Ros cat ni memang nak kena jemur lah. Selepas ni kita jemur. Berapa lama? Tengok pada cuaca. Kalau panas 1 hari pun dia sudah kering. Okey, maknanya sehari pun dah boleh siap lah. Dah boleh siap. Okey, so dia punya tangkai lah, tangkai dia. Okey, cantik juga. Harapan Kak Ros sebagai tenaga pengajar PWB Dun Pandan Indah ni. Harapan saya moga suri-suri rumah boleh memanfaatkan lah barang-barang yang terbuang. Kita boleh menjana pendapatan kita, insyaAllah. Baik, dan terima kasih Kak Ros sebab sudi mengajar saya dan mereka yang menonton Jejak Wanita Selangor hari ini. Dan semoga wanita-wanita dekat luar sana boleh belajar macam Kak Ros ajar tadi, macam mana nak buat duit daripada bahan terpakai. Kita jumpa selepas ini. Apa yang menarik selepas ini? Nanti. Jejak Wanita Selangor kali ini berkesempatan menemu ramah Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri Pandan Indah, iaitu Yang Berhormat Tuan IR Izham Hashim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Baik. Okey YB, bagaimana YB melihat pergerakan PWB bagi Dun Pandan Indah ni? Pandan Indah sebagaimana juga Dun yang lain, Dewan Negeri yang lain, Pusat Wanita Berdaya ni atau PWB ni merupakan antara yang aktif dalam gerak kerja mereka kewanitaan yang juga pemberdayaan wanita, dan pernah menerima pujian daripada Kerajaan Negeri kerana gerak kerja yang mengikut yang telah tata cara ditetapkan dan sangat aktif. Okey, dan bagaimana jalinan kerjasama antara YB dan PWB? Jalinan ini yang merupakan satu aspek yang penting di mana-mana Dun. Saya sebagai wakil rakyat di sini bertanggungjawab untuk menyelaras gerak kerja supaya tidak berlaku pertindihan. Jadi ini melibatkan ahli majlis yang kita lantik, ahli majlis, ketua kampung, penggerak belia tempatan, ketua komuniti India dan juga PWB. Jadi kita kena susun dan selaraskan dengan baik supaya segenap lapisan masyarakat akan menerima manfaat daripada lantikan Kerajaan Negeri. Baik. Dan apa bentuk bantuan daripada YB kepada PWB Dun Pandan Indah? Kita di Dewan Negeri di sini, kita ada mesyuarat yang secara berkala tetap yang menghimpunkan mereka-mereka yang saya sebutkan tadi untuk menyelaras dari segi gerak kerja dan juga dari segi penggunaan bajet yang diperuntukkan. PWB sendiri dia mempunyai bajet yang tersendiri, peruntukan yang tersendiri, dan ada program-program yang bersama yang kita buat yang menggunakan peruntukan daripada pusat khidmat saya sendirilah. Ini kita buat secara teratur dan mengikut keperluan. Yang penting program mereka itu memberi manfaat kepada terutama mereka kaum wanita lah. Jadi memang sentiasa ada kerjasama daripada semasa ke semasa. Dan bagaimana pula hubungan antara YB dan YB Dr. Siti Mariah dan plan yang dirangka untuk PWB? Ya, Dr. Mariah merupakan salah ahli majlis mesyuarat Kerajaan Negeri sama macam saya lah. Dan beliau bertanggungjawab pada wanita, kesihatan dan juga kebajikan. Saya pula infrastruktur dan pertanian. Jadi sentiasa kami dalam mesyuarat, dalam pertemuan membincangkan aspek-aspek yang berkaitan dengan bidang saya dan juga yang bawah portfolio beliau sendirilah. Dan memang kita di Selangor ini kita bekerja sebagai satu pasukan. Walaupun tiap ahli exco ini mempunyai tugas khusus mereka, tetapi bila kita membincangkan mengenai agenda untuk rakyat di negeri ini, dalam apa bidang sekalipun kita akan buat secara bersama. Jadi maklum balas itu sentiasa ada daripada exco-exco yang lain juga, daripada Menteri Besar juga, Yang Berhormat Menteri Besar pun ada. Dan apabila kita telah buat keputusan yang baik, pelaksanaan itu akan kembali kepada exco yang berkaitan. Jadi kita akan bagi sokongan selepas itu pada segala usaha mereka yang telah kita putuskan bersama. Ini konsep dipanggil collective responsibility, ada tanggungjawab bersama ini yang menjadi amalan pada kerajaan di negeri Selangor. Baik, dan apa harapan YB kepada umumnya wanita-wanita di luar sana dan untuk menyertai aktiviti-aktiviti yang dijalankan di PWB? Saya melihat begini wanita ni sebenarnya dari segi statistiknya hampir sama bilangan dengan
kaum lelaki, dan tentulah peranan mereka pun menjadi equally as important, sangat penting, sama pentingnya dengan peranan kaum lelaki. Dalam bidang-bidang mereka yang tertentu, mereka jauh melebihi keperluan mereka mengatasi kaum lelaki, terutama yang melibatkan kekeluargaan dan sebagainya. Jadi peranan ini kita perlu perkasakan. Itu yang kita buat PWB. Pemberdayaan ini perlu dibuat untuk melatih mereka dan memberi latihan dan memberikan satu rangsangan dan motivasi supaya mereka akan berupaya untuk mengendalikan kehidupan mereka bersama keluarga mereka ataupun secara peribadi mereka untuk melonjakkan kedudukan wanita ini di dalam status, sama ada dalam bidang politik, dalam bidang sosial ataupun bidang ekonomi. Dan di negeri Selangor ni unik kerana apa? Julung-julung kalinya kita di negeri Selangor kita mempunyai wanita di segala bidang, termasuk di Exco sendiri pun kita ada wanita yang lebih daripada 30%. Kemudian di ketua kampung mulai tahun lepas pun kita dah ada wanita. KKI ni, Ketua Komuniti India pun ada wanitanya, dan di seluruh jawatan yang kita lantik ni tetap ada peranan wanita tu, dan kita kalau boleh nak sasarkan lebih 30% kota wanita dalam segala aspek perjawatan yang ada di dalam lantikan oleh kerajaan negeri. Baik, terima kasih YB. Sama. Okey. Baiklah, banyak betul peranan seorang wanita ini, benar kata YB, kerana wanita adalah tulang belakang yang dapat membantu memberi kehidupan yang lebih sempurna kepada keluarga. Dan kita akan ke segmen seterusnya sebentar lagi. Apa yang menarik? Nantikan selepas ini. Pusat Wanita Berdaya Don Pandan Indah ini dipimpin oleh Puan Nurashimah binti Saad atau lebih dikenali sebagai Puan Shima, bersama-sama anggota jawatan kuasanya seramai 6 orang. Antara aktiviti aktif yang dianjurkan oleh PWB Don Pandan Indah ini ialah bengkel membuat batik shibori, bengkel jahitan seluar palazzo dan bengkel membuat aneka roti. Baik, sekarang ini kita akan bersama penyelia PWB Don Pandan Indah iaitu Puan Nurashimah binti Saad, atau saya panggil Kak Shima, boleh ya? Betul, boleh. Okey, Kak Shima. Kak Shima sebagai penyelia PWB Don Pandan Indah ni dah berapa lama? Saya menjadi penyelia PWB ni dah hampir 3 tahun. Pelantikan awal saya di tahun 2018, itu dalam bulan Ogos 2018, dan Ogos ni kiranya untuk pembaruan untuk yang tahun 2021 hingga 22. Okey, dan 3 tahun. Apa pengalaman Kak Shima? Okay, selama 3 tahun ni pengalaman saya banyaklah, pelbagai dugaan dan cabaran dalam menjalankan tugas. Dalam PWB ni kita perlukan kerjasama, dan kita sentiasa merancang apa-apa saja program untuk memberdayakan dan memperkasakan kaum wanita. Dan kita kena memikir macam mana untuk menarik minat peserta itu datang untuk menyertai bersama kita. Kalau di kampung-kampung mungkin suasana dia lain, di bandar ni lain. Sebab di kampung-kampung biasanya kebanyakan suri rumah, tapi di bandar ni adalah kebanyakannya yang bekerja. Jadi daripada segi masa, lepas tu daripada segi program, kita kena tengok program apa yang mereka minat. Dan ada juga yang walaupun mereka suri rumah, tapi mereka ada menjaga anak-anak di rumah. Maksudnya jadi babysitter ataupun menghantar dan mengambil anak-anak sekolah, kan? Jadi orang kata saya nak buat sesuatu, so saya kena tengok masa dan apa yang mereka minat. Ada yang bekerja tapi mereka buat sebagai sampingan, pendapatan sampingan. Macam buat roti, jadi diorang ambil tempahan di tempat kerja, macam baik jahitan, kraft tangan. Boleh ceritakan tak bagaimana AJK ni turut menyumbang membantu Kak Shima? Okay, daripada permulaan saya dilantik, memang ada AJK yang sentiasa membantu saya di belakang. Biasanya AJK ni akan membantu saya daripada segi persiapan ataupun daripada segi pelaksanaan aktiviti, pelaksanaan program tersebut. Dan hasil daripada sokongan mereka semua dan juga
sokongan daripada peserta-peserta, saya juga dah terpilih sebagai penyelia terbaik untuk Negeri Selangor sebanyak 2 kali. Maknanya 2 tahun terpilih sebagai penyelia terbaik. Okey, boleh ceritakan sikit apa aktiviti yang menyebabkan Puan dipilih sebagai yang terbaik? Okey, untuk kita untuk penyelia kita memang dah disediakan oleh pihak pengurusan SOP dan juga apa orang kata KPI yang harus kita ikuti. Dalam memperkasakan wanita ni, kita tidak boleh sentiasa membuat program-program masakan saja. Sebab perempuan dia memang masak kan. Kat rumah pun dah masak. Kita bagi dia khusus masak lagi. Kita kena bagi juga mereka khusus-khusus capacity. Maksudnya kita dedahkan mereka ni dengan ilmu-ilmu pengetahuan tentang syariah. Wanita kadang-kadang dia menghadapi masalah, tapi mereka tak tahu dekat mana mereka nak mengadu atau bagaimana mereka nak menyelesaikan masalah mereka. Jadi kita panggil peguam daripada Mahkamah Syariah untuk bagi penerangan pada mereka. Dan juga kita dedahkan mereka bagaimana untuk mereka menjaga kewangan mereka. Maksudnya kita adakan khusus kewangan, pengurusan kewangan. Jadi bagaimana mereka duit mereka tu, bagaimana diorang nak menjimatkan duit, bagaimana mereka harus mencatat setiap perbelanjaan. Itulah program-program selain daripada program kemahiran. Sebenarnya kita ada 10 modul kemahiran dan 10 modul capacity yang wajib dilaksanakan. Kak Shima, apa harapan Kak Shima kepada wanita-wanita dekat luar sana yang nak sertai PWB dan yang nak pandai berdikari? Saya mengharapkan supaya wanita-wanita di luar sana ambillah peluang ini. Amat rugi kalau kita tak gunakan. Ini adalah orang kata inisiatif Kerajaan Selangor untuk memperkasakan lagi wanita Selangor supaya mereka berdikari. Maksudnya mereka berdikari ni, mereka gunakan kemahiran ataupun ilmu yang mereka dapat dalam setiap program PWB ini dan gunakan ilmu tu untuk kebaikan mereka. Tak rugi sebenarnya. Kalau kata berbayar, sebenarnya program-program ni mahal kalau kita berbayar. Ini Kerajaan Selangor bagi kita secara percuma saja. Memang rugi kalau mereka tidak ambil peluang-peluang ini. Terima kasih Kak Shima. Sama-sama. Sudi meluangkan masa dan ambil peluang itu untuk wanita-wanita di luar sana untuk mendapatkan ilmu dan dapat menjana pendapatan sendiri, duit poket sendiri kan. Dan kita ke segmen seterusnya sebentar saja lagi. Apa yang menarik? Nantikan selepas ini. Baiklah, sekarang kita bersama peserta pertama PWB Don Pandan Indah iaitu Puan Jasmah Ahmad atau lebih mesra dengan panggilan Kak Jas. Okey Kak Jas. Kak Jas adalah peserta yang membuat pelbagai jenis roti di PWB. Betul. Okey Kak Jas. Macam mana Kak Jas boleh kenal PWB ni? Okey, sebenarnya saya adalah seorang ibu tunggal. So bila saya di-invite oleh seseorang untuk mengikuti kursus sedikit pembelajaran di Dewan, so masa tu saya kenal dengan PWB. So PWB ni dia menyediakan berbagai produk untuk kita pelajari, and then dia sediakan pelbagai ilmu juga. Maksudnya macam mana nak manage account, bila kita dah berbisnes macam mana kita nak manage, macam mana kita nak settle semua masalah, hutang-hutang dan sebagainya. Itu PWB. Jadi itu yang buatkan saya minat. Selain pada tu, PWB dia sediakan pelbagai kelas. Maksudnya seluruh Selangor dekat mana ada kelas untuk dia salurkan kepada ibu-ibu tunggal dan asnaf, terutama wanita yang ada dalam kawasan. Contohnya macam Mak Mariat dekat Kuala Selangor. So dia akan salurkan kita ke tempat-tempat macam tu untuk kita cari ilmu tu selagi boleh. Dan apa harapan Kak Jas kepada wanita-wanita dekat luar sana? Harapan saya yang penting pergaulan, keinginan, kesungguhan. Bila sesuatu yang dibagi tu jangan disia-siakan. Maksudnya cuba selagi boleh. Sebab dekat mana-mana pun kawasan dia akan sediakan satu badan khas untuk menjayakan apa yang wanita boleh buat. Macam saya ada pekerjaan tetap. Cumanya saya jadikan ini sebagai side income. Tapi pada ibu-ibu kat luar sana yang memang tak ada pendapatan, benda ni adalah satu peluang yang luas untuk dia teroka.
Terima kasih Kak Jas. Cuba selagi boleh. Itu pesanan Kak Jas dan semoga wanita dekat luar sana mencuba sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada anda. Baik, kali ini kita bersama peserta kedua PWB Don Pandan Indah iaitu Dayang Mazna. Dayang atau saya boleh panggil Kak Dayang. Okey, Kak Dayang ni adalah antara peserta yang sangat aktif membuat deco patch dan juga patchwork. Patchwork. Okey Kak Dayang. Macam mana Kak Dayang mengenali PWB ni? Saya mengenali PWB tahun 2017. Saya nampak iklan dekat tepi jalan lah. So saya kontak untuk join. Permulaan sekali saya join ialah jahit tudung. Okey, dan ada pengalaman? Ada. Apa pengalaman? Macam-macam, banyak. Cuma saya lebih kepada seni macam ni lah. Kalau yang masak-masak saya tak join. Okey, boleh ceritakan sikit tak seni yang Kak Dayang buat ni? Okey, macam ni. Macam ni, Okey, deco patch ni. Okey. Kita ada 2 jenis kan. Ini gambar penuh belah atas saja. Yang ini kita penuhkan. Yang ini kita buat daripada tisu. Gambar ni kita transferkan tisu. Okey, ni yang antara yang Kak Dayang belajar di kelas Ya, betul. PWB. So, apa manfaat Kak Dayang dapat dengan menyertai kelas PWB ni? Macam-macam dapat. Macam-macam lah. Boleh ceritakan sikit tak? Apa manfaat dia? Manfaat dia, kita boleh pelbagaikan kita punya produk. Kita boleh buat bisnes sambilan sebab saya pun bekerja kan. So, walaupun kecil-kecilan tapi saya cuba juga. Dan berniaga sambilan. apa harapan Kak Dayang kepada wanita-wanita dekat luar sana yang nak jadi macam Kak Dayang? Pada saya, wanita-wanita di luar sana ambil peluang. Kalau ada dia punya aktiviti, kita ikut sahaja menimba ilmu, untuk menimba ilmu. Terima kasih Kak Sama-sama. Dayang. Itu dia. Kalau ada peluang, cepat-cepat datang sertai kelas PWB ni di tempat anda. Baik, sekian sahaja untuk episod kali ini di PWB Don Pandan Indah. Kita nantikan episod seterusnya di PWB Don Mana. Jangan lupa like dan juga share video ini. PWB, wanita berdaya, wanita berdikari.